Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, terutama pensyarah yang saya hormati, Puan Rosnah Mustafa dan rakan seperjuangan sekalian. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Siti Zalina dan dua rakan saya iaitu Gilbert Anca dan Fairul Izzaro. Terima kasih juga diucapkan kepada anda semua kerana sudi hadir pada hari ini. Di sini saya dan kumpulan saya ingin membentangkan topik yang berkaitan perbezaan budaya. Perbezaan budaya merupakan asas integrasi bangsa di mana budaya merupakan satu elemen penting dalam mengasaskan sebuah negara bangsa yang bertamadun. Dikatakan budaya ini ialah cara hidup dan warisan tradisi sesebuah masyarakat yang telah menjadi norma dalam kehidupan seharian. Selain itu, budaya juga telah merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan manusia seperti adat, moral, nilai-nilai murni, agama, kesenian dan termasuklah tingkah laku seseorang. Menurut Kamus Bahasa Melayu, budaya dapat didefinisikan sebagai tamadun atau peradaban. Untuk pengetahuan anda semua, antara negara-negara besar di mata dunia, Malaysia adalah contoh yang sesuai kerana negara Malaysia merupakan negara yang berbilang bangsa dan bersatu padu. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, perbezaan pertama dapat dilihat dalam konteks budaya dari segi penggunaan kosakata ialah penggunaan selangar dalam kalangan masyarakat. Menurut Muhammad Zahid 2018, selangar merupakan kosakata yang tidak formal dalam bahasa, termasuklah dalam bahasa Melayu dan bahasa lain. Penggunaan bahasa selangar dalam konteks budaya dapat dilihat dalam budaya percakapan di antara masyarakat Melayu dengan masyarakat Iban di Sarawak. Contohnya penggunaan kosakata suwe dalam masyarakat Melayu dan kosakata nadai suwe dalam masyarakat Iban, di mana kedua-dua perkataan ini maksudnya merujuk kepada orang yang kurang bernasib baik ataupun bernasib malang. Kedua-dua kosakata ini merupakan cedokan daripada bahasa Cina, iaitu perkataan suwe yang merujuk pada makna yang serupa, bernada negatif, dan kosakata ini memang jarang-jarang digunakan dalam kalangan masyarakat oleh kerana maksudnya. Contoh ayat bagi kedua-dua kosakata ini adalah dalam bahasa Iban contohnya nada suwe amat gantung, dan dalam bahasa Melayu merujuk pada suwe lah kau itu. Di mana kedua-dua ini maksud kamu kurang bernasib baik ataupun kamu bernasib malang. Kedua-dua kosakata ini lebih ringan berbanding dengan makna tepatnya dalam bahasa Melayu yang sebenar, itu sial, di mana perkataan ini lebih berintonasi negatif ataupun kurang enak didengari oleh masyarakat yang lainnya. Dalam situasi ini, perkara yang menunjukkan perbezaan budaya kedua-dua masyarakat ialah intonasi dan cara sebutan mereka terhadap perkataan tersebut, kosakata tersebut. Contohnya dalam Iban, orang akan menyebut nadai suwe, dan dalam bahasa Melayu Sarawak, orang akan menyebutkan sedah suwe. Di situ kita dapat lihat perbezaan yang dipengaruhi oleh dialek masing-masing. Seperti Iban, dialek Iban mempengaruhi cara sebutan, dan dialek Melayu Sarawak juga akan mempengaruhi cara sebutan masyarakat Melayu Sarawak. Oleh itu, perkara ini jelas menunjukkan bahawa selangar dan kosakata membawa pengaruh pada konteks perbezaan budaya dalam masyarakat Melayu dan Iban. Isi yang kedua adalah pencampuran kod bahasa dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Pada masa kini, banyak bahasa telah bercampur dalam bahasa kita. Tanpa kita sedari, pengaruh bahasa barat telah pun lama wujud di negara kita. Seperti yang kita ketahui, sebelum kemerdekaan Malaysia pada tahun 1997, Malaysia telah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi ketika itu. Hal ini kerana Malaysia pada masa itu di bawah pentadbiran British. Pencampuran kod bahasa antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu telah pun mewujudkan satu percakapan yang baru. Contoh yang ketara dalam pencampurannya bahasa ini adalah dalam perbuatan harian seperti
you sudah makan. Perkataan you adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris. Dan sudah makan itu adalah berasal daripada bahasa Melayu. Yang disambung menjadi satu ayat, iaitu you sudah makan. Yang telah membuktikan bahawa ada satu percampuran kod dalam bahasa tersebut, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Contoh yang lain pula adalah malam nanti kita pergi dinner. Perkataan dinner adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris. Dan malam nanti kita pergi adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Melayu. Apabila disambungkan menjadi satu ayat adalah malam nanti kita pergi dinner. Iaitu dapat disimpulkan bahawa ada satu percampuran kod bahasa antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jelaslah, contoh di atas adalah bukti percampuran kod bahasa dan bahasa Inggeris. Ini telah membuktikan bahawa hebatnya pengaruh Barat ini terhadap negara kita. Bahasa Melayu yang kita pakai sekarang sudah bercampur dengan bahasa dari Barat, iaitu mendirikan satu percakapan yang baru. Maka tidak heranlah bahawa bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran wajib lulus di peringkat Sijil Peperiksaan Malaysia, iaitu SPM pada masa kini. Sekian, terima kasih. Isi yang kedua adalah percampuran kod bahasa dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Pada masa kini, banyak bahasa telah bercampur dalam bahasa kita. Tanpa kita sedari, pengaruh bahasa Barat telah pun lama wujud di negara kita. Seperti yang kita ketahui, sebelum kemerdekaan Malaysia pada tahun 1997, Malaysia telah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi ketika itu. Hal ini kerana Malaysia pada masa itu di bawah pentadbiran British. Percampuran kod bahasa antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu telah pun mewujudkan satu percakapan yang baru. Contoh yang ketara dalam percampurannya bahasa ini adalah dalam perbuatan harian seperti you sudah makan. Perkataan you adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris. Dan sudah makan itu adalah berasal daripada bahasa Melayu. Yang disambung menjadi satu ayat, iaitu you sudah makan. Yang telah membuktikan bahawa ada satu percampuran kod dalam bahasa tersebut, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Contoh yang lain pula adalah malam nanti kita pergi dinner. Perkataan dinner adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris. Dan malam nanti kita pergi adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Melayu. Apabila disambungkan menjadi satu ayat adalah malam nanti kita pergi dinner. Iaitu dapat disimpulkan bahawa ada satu percampuran kod bahasa antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jelaslah, contoh di atas adalah bukti percampuran kod bahasa dan bahasa Inggeris. Ini telah membuktikan bahawa hebatnya pengaruh Barat ini terhadap negara kita. Bahasa Melayu yang kita pakai sekarang sudah bercampur dengan bahasa dari Barat, iaitu mendirikan satu percakapan yang baru. Maka tidak heranlah bahawa bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran wajib lulus di peringkat Sijil Peperiksaan Malaysia, iaitu SPM pada masa kini. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya di sini, keunikan masyarakat Malaysia yang majmuk mampu membangunkan negara di peringkat antarabangsa. Dapat juga dikatakan bahawa masyarakat yang bersatu padu merupakan asas yang penting membangunkan lagi negara kita. Sampai di sini sahaja topik yang hendak kami bincangkan. Diharap anda semua dapat memahami apa yang hendak kami sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.